Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar pada hari ini? InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi proses pembelajaran kita. Masih lagi berada di bab yang keempat. Dan untuk hari ini kita akan fokus kepada subtopik 4.5 iaitu reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Baik. Baik, apa yang pelajar dapat selepas siap mempelajari subtopik 4.5 ini ialah di mana pelajar boleh menghuraikan penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Kita tengok faktor-faktor penentangan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Terdapat 3 faktor penentangan Sarawak kepada kerajaan British. Dan ketua bagi penentangan ini ialah dipimpin oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. Dan golongan ini menentang disebabkan oleh 3 faktor. Baik, kita tengok faktor yang pertama. Kenapa penduduk Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British adalah yang pertama, tindakan Wynebrook bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Di mana dalam prinsip ke-8 dalam Perlembagaan Sarawak 1941 ada menyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Pemerintahan sendiri membawa maksud kemerdekaan kepada negeri Sarawak lah. Dan dalam perlembagaan ini ada menyatakan bahawa penduduk Sarawak akan diberikan kemerdekaan dan tindakan menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British bertentangan dengan Perlembagaan Sarawak 1941 yang menjanjikan kemerdekaan. Baik, itu adalah sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah Wynebrook mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Charles Brooke merupakan Raja Putih Sarawak yang kedua, iaitu sebelum Charles Wynebrook ini. Wynebrook telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda Sarawak iaitu Anthony Brooke dan juga Tuan Muda iaitu Bertram Brooke. Okey, dan golongan menentang penyerahan mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah, iaitu di mana rakyat Sarawak mahukan Sarawak ini diserahkan kepada pemerintahan Brooke yang seterusnya, iaitu diserahkan kepada Anthony Brooke. Tapi Charles Wynebrook tidak mahu menyerahkan Sarawak kepada Anthony Brooke. Charles Wynebrook mahu menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Baik, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah disebabkan oleh Gerard T. McBrien yang menggunakan tipu muslihat. Di mana Gerard T. McBrien telah menggunakan pelbagai muslihat seperti tekanan, desakan, pujukan dan sogokan untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Jadi itu adalah faktor, terdapat 3 faktor. Faktor yang pertama adalah tindakan Wynebrook bertentangan dengan Perlembagaan Sarawak 1941. Yang kedua, Wynebrook mengetepikan surat wasiat daripada Charles Brooke yang mahu menyerahkan Sarawak kepada Raja Putih Sarawak yang ketiga, yang seterusnya iaitu Anthony Brooke. Dan faktor yang ketiga adalah tindakan Gerard T. McBrien yang menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan tanda tangan daripada penduduk tempatan. Baik, seterusnya kita tengok bentuk-bentuk penentangan yang dilakukan oleh penduduk tempatan. Terdapat beberapa bentuk penentangan. Terdapat 7 bentuk penentangan kesemua sekali. Baik, penentangan yang pertama adalah mengadakan persidangan. Persidangan ini dianjurkan oleh Johari Anang dan Syarkawi Osman. 2 orang dianjurkan oleh Johari Anang dan Syarkawi Osman yang dihadiri oleh seluruh perwakilan daripada negeri Sarawak.
Objektif persidangan ini diadakan adalah untuk mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai untuk menentang penyerahan Sarawak. Kenapa diadakan pada 1 Julai? Kerana 1 Julai merupakan tarikh penyerahan secara rasmi Sarawak kepada kerajaan British. Baik, dan persidangan ini dihadiri oleh pertubuhan-pertubuhan daripada seluruh negeri Sarawak. Antaranya ialah Pergerakan Pemuda Melayu PPM, Barisan Pemuda Sarawak BPS, Persatuan Melayu Sarawak PKMS, Persatuan Melayu Miri, Persatuan Muda Matu dan juga Persekutuan Bumi Putera. Baik, itu antara pertubuhan-pertubuhan yang menghadiri persidangan. Seterusnya kita tengok yang kedua adalah mengadakan demonstrasi. Demonstrasi pertama diadakan ketika kedatangan Gubernur pertama Sarawak iaitu Charles Aden Clark di istana pada 30 Oktober 1946. Demonstrasi ini diketuai oleh Datuk Petinggi Abang Haji Abdillah yang mengadakan perarakan dan disertai oleh 16 buah persatuan Melayu. Dalam demonstrasi ini, mereka mendesak supaya British berundur daripada Sarawak dan demonstrasi ini diterajui oleh Persatuan Pemuda Sarawak PPM. Baik, tujuan demonstrasi ini adalah untuk mendesak supaya British keluar daripada negeri Sarawak. Baik, dan semasa mengadakan perarakan itu, mereka telah membawa spanduk-spanduk dan poster, dan di spanduk dan poster itu ada tertulis antaranya ialah seperti kami membantah dengan sekeras-kerasnya tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada koloni British. Sarawak adalah hak kami. Leburkan kolonial. Itu antara perkataan-perkataan yang ditulis pada spanduk-spanduk yang dibawa semasa demonstrasi. Seterusnya kita tengok yang kedua adalah yang ketiga, bentuk penentangan yang dilakukan oleh penduduk tempatan adalah meletakkan jawatan beramai-ramai. Okey. Pemimpin British ini menyedari bahawa dalam kalangan penduduk tempatan yang menentang penyerahan Sarawak itu kebanyakannya adalah dalam kalangan kaki tangan perkhidmatan awam dan British telah mengeluarkan satu perkeliling nombor 9. Dalam perkeliling itu menyatakan bahawa melarang pegawai-pegawai perkhidmatan awam menyertai gerakan anti penyerahan. Tak boleh, perkhidmatan awam tak boleh menyertai gerakan anti penyerahan. Dan sebagai tindak balas, pada 2 April 1947, kaki tangan awam ini, mereka tidak setuju dengan perkeliling nombor 9 itu dan mereka telah meletak jawatan. Seramai 409 orang kaki tangan kerajaan telah meletak jawatan. Dan kaki tangan yang meletak jawatan ini termasuklah guru, petugas di pos, petugas telegraf, jabatan mering, kastam dan banyak lagi lah. Sementara ada juga pelajar-pelajar seramai 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak. Mereka bertindak menamatkan pengajian mereka di Maktab Perguruan sebagai langkah untuk membantah terhadap perkeliling nombor 9. Baik, seterusnya yang keempat adalah bantahan yang dilakukan oleh golongan wanita. Golongan wanita yang menentang hebat penyerahan Sarawak termasuklah Cikgu Lily Berwin daripada PKMS, Hajah Sipah Tuanku Osman, Dayan Fauziah dan Cikgu Ajibah Abul. Kaum ibu ini diketuai oleh Cikgu Lily Berwin yang pergi ke Rumah Panjang untuk mengadakan kempen. Kempen apa? Kempen untuk kesedaran daripada penduduk supaya mereka menentang penyerahan Sarawak. Baik, seterusnya kita tengok yang kelima adalah penentangan menggunakan surat khabar.
Baik, antara surat khabar yang lantang menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British, yang utamanya adalah surat khabar utusan Sarawak, di mana utusan Sarawak ini telah diterbitkan pada bulan Januari 1949. Jadi mereka menggunakan surat khabar ini sebagai satu saluran untuk menyebarkan cara penentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Pengarang ataupun penulis dalam surat khabar ini, mereka menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak. Misalnya dalam ulasan berita yang ditulis tentang kerajaan British, di mana kerajaan British menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak pada 16 September 1949. Okey, itu antara yang ditulis menggunakan surat khabar. Seterusnya yang keenam, cara penentangan mereka adalah menulis surat bantahan. Pergerakan Pemuda Melayu (PPM) telah menghantar surat bantahan kepada kerajaan British di London bagi menyatakan bantahan mereka terhadap penjajahan Sarawak. Pada tahun 1949, Barisan Pemuda BPS telah menghantar referendum supaya British memansuhkan penyerahan Sarawak. Mereka menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri British iaitu Clement Attlee dengan salinannya dihantar kepada Gabno. Kemudian Anthony Brooke kemudiannya telah menentang penyerahan Sarawak melalui sistem perundangan. Mereka membuat rayuan di Privy Council. Pada 16 Julai 1948, Anthony Brooke membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Brunei. Namun begitu, rayuan tersebut telah ditolak. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah menubuhkan kumpulan Rukun 13. Kumpulan golongan muda dalam gerakan anti penyerahan ini menubuhkan Rukun 13 pada 20 Ogos 1948. Rukun 13 ditubuhkan secara sulit oleh para pemimpin pergerakan pemuda Melayu di Sibu. Antara kumpulan ini yang dipimpin oleh contohnya oleh Awang Ramli, yang kedua oleh Mursidi Siddiq dan yang ketiga oleh Bujang Suntung. Okey. Dan sasaran kumpulan Rukun 13 ini adalah untuk menghapuskan pegawai tertinggi British di Sibu, dan satu mesyuarat telah diadakan untuk membunuh Sir Duncan Stewart pada 3 Disember 1949. Okay. Baik. Dan hasil daripada mesyuarat sulit tersebut, Rosalie Dobie telah ditugaskan untuk membunuh Sir Duncan Stewart. Dan Rosalie Dobie, beliau telah menikam Sir Duncan Stewart ketika Sir Duncan Stewart mengadakan lawatan ke Sibu. Sir Duncan Stewart meninggal dunia di Hospital Singapura, dan peristiwa pembunuhan Sir Duncan Stewart ini dikenali sebagai sungkit berdarah. Dan pembunuhan Sir Duncan Stewart ini telah memberikan kesempatan kepada British untuk menindas golongan gerakan anti penyerahan ini. Dan pada 6 Disember 1949, British telah menutup pejabat persatuan-persatuan di negeri Sarawak ini. Telah menutup pejabat PPM, PKML, BPS dan Angkatan Semangat Negeri Sarawak. Supaya persatuan-persatuan ini tidak lagi berusaha untuk melakukan demonstrasi menentang penyerahan Sarawak lah. Baik, dan anggota ahli Rukun 13 tadi, iaitu siapa tadi? Iaitu Rosalie Dobie yang telah membunuh Sir Duncan Stewart. Rosalie Dobie, Mursidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Suntung ini telah dijatuhi hukuman mati, manakala ahli Rukun 13 yang lain telah dikenakan hukuman penjara.
cara. Walaupun gerakan anti penyerahan di Sarawak ini secara keseluruhan menemui kegagalan, gagal menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British, tetapi walaupun gagal, gerakan ini telah memberi satu kesedaran kepada rakyat Sarawak untuk bangkit menentang penjajahan British di negeri Sarawak lah, dan semangat tersebut telah membawa kepada penubuhan parti politik di negeri Sarawak. Seterusnya kita tengok reaksi penduduk yang menentang, yang bukan menentang, yang menyokong. Tadi kita bincangkan tentang golongan yang menentang. Ini ada juga golongan yang menyokong penyerahan Sarawak. Baik, antara yang menyokong penyerahan Sarawak kepada kerajaan British adalah Datu Bandar Abang Haji Mustafa dan Datu Amar Abang Haji Sulaiman. Mereka ni antara golongan yang menyokong. Kenapa mereka menyokong? Terdapat beberapa faktor lah. Okay, faktor yang pertama, kenapa sokong? Kerana penyerahan Sarawak kepada kerajaan British dapat memajukan negeri Sarawak, memajukan dari aspek politik, perhubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesihatan dan taraf hidup Sarawak dan taraf hidup rakyat Sarawak yang terkesan selepas daripada Perang Dunia yang kedua. Sebagaimana yang kita tahu, ketika berlakunya peperangan, banyak kerosakan yang berlaku kepada negeri Sarawak. Dan kerajaan Brut pada ketika itu, mereka tidak mempunyai sumber kewangan yang baik untuk memulihkan semula Sarawak. Dan golongan yang menyokong ini berpendapat bahawa sekiranya Sarawak diserahkan semula kepada kerajaan British akan membantu untuk memajukan negeri. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah memajukan penduduk tempatan. Okey. Bagaimana cara nak memajukan penduduk tempatan? Golongan yang menyokong penyerahan ini, mereka telah menubuhkan YMA, iaitu Young Malay Association, untuk menggalakkan ataupun untuk memajukan ekonomi orang Melayu lah, memajukan ekonomi dan juga sosial orang Melayu. Pertubuhan ini juga membantu orang Melayu yang mundur dan ketinggalan dalam pelbagai aspek. Okay, kegiatan YMA tadi menjurus dalam bidang pelajaran, dalam bidang agama dan juga sukan. Okay. Dan faktor yang ketiga, golongan yang menyokong penyerahan Sarawak kepada kerajaan British ini adalah untuk memberi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Ramai golongan intelektual di negeri Sarawak diberi peluang untuk mengisi jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan seperti peguam, doktor dan juga jurutera. Okey, itu adalah antara sebab kenapa mereka menyokong penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Jadi, secara keseluruhan apa yang kita belajar hari ini terdapat dua golongan. Satu golongan menentang dan satu lagi golongan menyokong. Kenapa mereka menentang? Saya ulang balik, terdapat 7 faktor penentangan. Terdapat faktor penentangan ada 3, iaitu tindakan Wienerbrooke bertentangan dengan Perlembagaan Sarawak. Wienerbrooke mengetepikan surat wasiat daripada Charles Wienerbrooke, dan yang ketiga adalah Gerard T. McBrien menggunakan tipu muslihat. Dan yang menyokong pula terdapat 3. Yang satu, memajukan negeri. Yang kedua, memajukan penduduk tempatan. Dan yang ketiga, memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Baik. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Kita memfokuskan kepada subtopik 4.5. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.